Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Best 5.10 edisi 5 petang bersama saya Zaira Sri Zakaria. Kempen hentikan judi dalam talian akan diadakan bermula hari ini sehingga 3 November dalam usaha membantras jenayah judi dalam talian. Kempen dianjurkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dengan kerjasama polis Diraja Malaysia. Ia khusus bagi ibu bapa untuk lebih bertanggungjawab ke atas keselamatan anak di luar dan di dalam talian. Polis juga memperhebat operasi membantras judi dalam talian termasuk penahanan terbaru melibatkan 421 individu berkaitan judi cyber di Melaka. Di Perak, 15 ketua polis daerah diberi amaran untuk bertindak lebih tegas. Pasukan anggota Risi Unit Pencegah dan Penyeludupan UPP Cuping merampas 18 guni daun ketum di kawasan Ladang Getah sekitar 5.30 pagi tadi. Turut ditahan dua lelaki tempatan berumur 17 dan 20 tahun yang dipercayai cuba menyeludup daun ketum terbabit melalui sempadan ke negara jiran menggunakan motosikal. Beberapa suspek lain berjaya melarikan diri. Selain daun ketum, UPP turut merampas 8 buah motosikal menjadikan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM71,120. Kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Penyokong PAHAN dan Johor Darul Takzim yang akan membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini dinasihat supaya tidak menimbulkan sebarang kekecohan. Mereka diminta mematuhi semua peraturan polis yang ditetapkan bagi memastikan penyokong dapat menyaksikan perlawanan dengan aman, selesa dan tanpa kekecohan. Selain aksi final Piala Malaysia, Stadium Nasional Bukit Jalil turut menganjurkan dua acara lain. Bagi memastikan perlawanan malam ini berjalan lancar, pihak FAM dan PDRM juga telah menambah bilangan kekuatan anggota keselamatan. Beberapa lagi cebisan mayat mangsa MH17 di timur Ukraine ditemui. Operasi dijalankan pasukan penyiasat Belanda susulan gencatan senjata sementara di antara kerajaan Ukraine dengan puak pemisah untuk memasuki zon nahas. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berkata, keadaan keselamatan yang baik membolehkan pasukan penyiasat negara itu mencari bahan bukti dan saki-baki mayat. Mereka diiringi pasukan bomber Ukraine dan juga Pertubuhan Kerjasama Keselamatan Eropah OSCE ke kawasan nahas. Ini adalah kali pertama pihak berkuasa Belanda berjaya memasuki kawasan nahas selepas misi ditangguhkan Ogos lalu. Sebuah kapal angkasa komersial yang dibangunkan oleh syarikat Virgin Galactic Richard Branson terhempas ketika ujian penerbangan pertama syarikat berkenaan. Insiden membunuh seorang juruterbang dan beberapa yang lain cedera. Spaceship Two meletup di kawasan Gurun Mojave, kira-kira 150 km utara Los Angeles. Pesawat yang direka khas membawa roket itu berlepas ke altitude tinggi sebelum meletup. Virgin Galactic menjual ruang penumpang pada harga $250,000 dengan bayaran penuh perlu dibuat ketika tempahan untuk menikmati perjalanan di ruang angkasa. Kapal angkasa tanpa pemandu China selamat kembali ke bumi selepas ujian 8 hari penerbangan ke bulan. Bercakap di Pusat Kawalan Aero Angkasa Beijing, Pengarah Pentadbiran Sains Teknologi dan Industri untuk Pertahanan China, Zhu Daze berkata, pesawat selamat mendarat di wilayah otonomi Mongolia. Misi bertujuan untuk menguji rintangan haba dan teknologi berkaitan untuk kegunaan misi akan datang. Kapal itu dilancarkan 8 hari lalu. Susulan peletakan jawatan Blaise Compaoré sebagai Presiden Burkina Faso pada Jumaat, Lieutenant Colonel Isaac Zida mengumumkan bahawa beliau akan mengambil alih jawatan sebagai Ketua Negara.
Sebelum itu, Ketua Tentera Burkina Faso Hanore Traore mengumumkan beliau telah mengambil alih pemerintahan. Blaise Compaoré mengundurkan diri di tengah-tengah bantahan besar-besaran terhadap usahanya untuk memperluas penguasaan selama 27 tahun. Burkina Faso merupakan salah sebuah negara daripada negara paling miskin di dunia dan juga merupakan sekutu utama operasi barat terhadap kumpulan Al-Qaeda di Afrika Barat. Teruskan bersama Kamal dan Siti Murni dalam Nasional 5. Saya Zaira Sri Zakaria. Salam satu Malaysia dan Assalamualaikum. Operasi bantras judi online besar-besaran. Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini Nasional 5 dari Studio 3 RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Siti Murni Abdul Aziz. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini mengenai mangsa Puting Beliung Kedah terima bantuan Nota Persefahaman Strategik tingkatkan penglibatan rukun tetangga dan SRS. Saya Anisia Daulas langsung dari Studio Berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus berita dari negeri di bawah bayu hari ini, program Tunas Niaga atau Protune pupuk minat pelajar terhadap bidang keusahawanan. Bagaimanakah pendekatannya dan sejauh mana pelajar berminat untuk menjadi usahawan berjaya? Laporan penuh bersama saya seketika nanti. Fokus seterusnya bersama Abang Muasili di Sarawak. Silakan. Terima kasih Alicia di Sabah. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Kita berlintas langsung dari studio BRTM Kuching Sarawak dan fokus berita dari Sarawak petang ini. Kita ketengahkan laporan sekitar Majlis Convocation ke-18 Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS serta pelantikan Ketua Menteri Sarawak sebagai Pro-Chancellor baharu UNIMAS. Pastikan bersama saya seketika nanti untuk mengikuti laporan berita penuh dari Sarawak petang ini. Teruskan bersama rakan penyampai Sharmila di Pulau Pinang. Lintas langsung dari Studio Berita RTM Pulau Pinang di Jalan Burmah. Fokus dari utara hari ini. Program Menu Rakyat Satu Malaysia di Pulau Pinang, adakah ia mendapat sambutan orang ramai? Kami akan bawakan pandangan pengguna dan pengusaha restoran makanan dalam isu ini. Kembali semula kepada Kamal dan Siti Murni di Angkasa Puri. Nantikan laporan penuh seketika nanti. Kita ke perkembangan utama. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM akan menggunakan kepakaran dan undang-undang sedia ada untuk mengambil tindakan atau menghalang orang ramai mendapat akses daripada laman yang melibatkan perjudian. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, terdapat beberapa perkara yang diketahui pihak kementerian untuk diambil tindakan tetapi ia terletak di bawah bidang kuasa SKMM. Menurut Datuk Seri Ahmad Syabri, pihaknya telah meminta SKMM melihat, mengkaji dan mendapatkan seberapa banyak maklumat tentang beberapa laman yang melibatkan perjudian online. Ini bagi membolehkan polis menjalankan siasatan rapi dan menyerbu premis yang menjadi pusat operasi. Ini termasuk juga untuk melihat siapakah ataupun daripada manakah punca ataupun operasi bagaimana perjudian online ini diadakan. Ini adalah suatu proses yang memerlukan sedikit masa dan diharapkan orang ramai dapat bersabar untuk mengikuti apakah tindakan dan perkembangan selanjutnya tentang perkara ini.
Datuk Seri Ahmad Syabri memberitahu media semasa menghadiri konvensyen UMNO Terengganu di Kuala Terengganu. Menurut beliau, fenomena judi menggunakan talian dianggap serius yang perlu dibantras dengan segera. Isnin lalu, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengeluarkan arahan kepada semua Ketua Polis Negeri untuk melancarkan peperangan terhadap pengusaha mesin judi sebagai tindakan drastik sehingga ke akar umbi. Ke arah membantras habis-habisan jenayah judi dalam talian juga, kempen Hentikan Judi dalam Talian akan dilaksanakan. Dan ia bermula hari ini sehingga 3 November ini. Kempen Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM itu khusus bagi ibu bapa untuk bertanggungjawab ke atas keselamatan anak di luar dan di dalam talian. Polis juga kini memperhebat operasi membantras judi dalam talian ini apabila semalam Melaka menahan 421 individu berkaitan judi cyber. Dan di Perak, 15 ketua polis daerah diberi amaran untuk bertindak tegas terhadap pengusaha premis terbabit. Baik, kejadian ribut puting beliung yang berlaku di Kedah petang semalam meninggalkan kesan yang cukup mendalam kepada penduduk yang terlibat. Manakala tidak, ia bukan sahaja merosakkan rumah mereka, hampir sebahagian besarnya hilang tempat perlindungan. Dan untuk laporannya, kita bersama wartawan Fakhrul Razi Ismail. Baik, silakan Fakhrul. Terima kasih Raka penyampai di Angkasa Puri. Baiklah saudara, ketika ini saya berada di Kampung Kuala Sungai Baru di mana ia merupakan salah satu lokasi yang turut dilanda ribut puting beliung petang semalam. Dan apa yang dapat anda saksikan di belakang saya ini, kelihatan beberapa buah rumah mengalami kerosakan yang teruk, terutama sebahagian besarnya hilang bumbung rumah. Dan tragedi yang berlaku itu meninggalkan kesan yang cukup mendalam kepada penduduk. Dan untuk berkongsi kisah cerita duka yang berlaku semalam bersama saya ketika ini adalah Encik Fauzi Sulaiman yang turut merasai bagaimana kejadian itu berlaku semalam. Jadi Encik Fauzi, boleh ceritakan sedikit bagaimana kejadian itu berlaku semalam, apa perasaan Encik Fauzi masa tu? Masa kejadian tu saya berada di dalam rumah, anak dekat dapur. Kemudian saya mendengar angin deras, tapi saya agak-agak macam dengan orang panggil, macam dengan saya duk ingat karen saja kan. Lepas tu apabila angin deras, anak saya berteriak, abah habis musnah semua sekali. Lepas tu saya pun tengok, saya bagi tumpuan kepada mak dulu pasal mak yang ada dengan saya yang seorang yang sakit. Lepas tu saya cempung dia, letak dekat dalam. Lepas tu baru saya tengok dekat luar memang hampir musnah. Tapi saya sempatlah melawangkan azan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi memang hampir keseluruhan memang musnah lah. Itu saja. So, berapa lama tempoh kejadian itu berlaku? Dia anggaran dalam 5 minit hingga 10 minit, lebih kurang macam tu sajalah. So, apa yang abang ataupun berapa jumlah kerugian yang abang alami akibat daripada bencana yang berlaku itu? Anggaran saya dalam 30,000 lah, lebih kurang. So, buat sementara ni abang tinggal di rumah ataupun berpindah ke tempat lain? Saya berpindah ke rumah kakak dekat Kuala Sungai sebab rumah dia okey. Bermakna kami anak beranak dengan abang, ipar semua pindah ke rumah dia lah. Terima kasih Encik Fauzi. Okay, jadi itu dari pengalaman yang dapat dikongsikan bersama-sama dengan kita. Jadi kejadian yang berlaku pastinya meninggalkan kesan cukup mendalam kepada penduduk. Diharapkan pihak-pihak yang berkaitan dapat tampil untuk menghulurkan bantuan bagi meringankan beban penduduk yang terlibat. Jadi sekian dulu laporan saya dari Kampung Kuala Sungai Baru, Alor Setar Kedah. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Fakhrul dengan perkembangan dari Kedah itu tadi. Saudara, di Mergong, kejadian ribut puting beliung yang merosakkan 10 buah rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bakar Bata mendapat perhatian pemimpin setempat. Selain bantuan awal berbentuk keperluan harian dan wang tunai, mereka juga dijanjikan dengan bantuan untuk memperbaiki rumah yang rosak semasa kejadian itu. Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah yang melawat Kampung Batin Mergong pagi tadi berkata, bancian berkaitan jumlah kerosakan akan dilakukan oleh jabatan berkaitan untuk menentukan kos yang diperlukan bagi membaik pulih rumah yang terlibat. Saya minta kepada keluarga yang terlibat, bila bantuan awal ni diterima,
Kalau boleh yang mana 5 keping, 10 keping yang boleh dengan bantuan awal tu 1,000 tengah 2,000, yang 500, 700 bantuan daripada masyarakat setempat, sumbangan derma. Jadi guna duit tu untuk buat repair balik. Jangan tunggu. Kerana saya dipahamkan ada juga keluarga yang sebelum-sebelum ni dia tunggu bantuan 100% daripada kerjaan. Jadi sampai 2 minggu dia tak buat apa. Dalam kejadian petang semalam, beberapa buah rumah mengalami kerosakan teruk apabila bumbung rumah diterbangkan angin sejauh kira-kira 50 meter. Manakala sebahagian rumah lagi yang diperbuat menggunakan kayu turut mengalami kerosakan di bahagian dinding. Antara rumah yang mengalami kerosakan teruk adalah milik seorang ibu tunggal, Cik Tom Abdullah. Rumahnya bukan sahaja hilang keseluruhan struktur bumbung, malah ruang dalam juga dipenuhi air menyebabkan barangan dan peralatan elektrik dan perabot rosak. Berikutan itu, beliau terpaksa berpindah ke rumah adiknya yang terletak bersebelahan untuk seketika waktu sementara menunggu rumahnya dibaik pulih. Tu rumah adik yang tu tidur tu. Rumah adik sebelah. Adik sebelah. Sampai bila tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi lah. Kejadian ribut puting beliung yang melanda beberapa kawasan di Alustar Kedah petang semalam sempat dirakamkan oleh orang awam menggunakan telefon bimbit. Ia turut dimuat turun di laman sosial dan menjadi viral. Visual berdurasi 46 saat ini misalnya menunjukkan bumbung rumah di sebuah kawasan perumahan berterbangan di udara selepas dilanda puting beliung. Puting beliung yang pada mulanya agak perlahan kemudian bergerak laju dari kawasan perumahan menuju kawasan sawah padi dan seterusnya ke kawasan perkampungan berdekatan. Dalam kejadian kira-kira jam 5 petang semalam itu, sebanyak 71 buah rumah dan sebuah klinik bidan rosak dalam kejadian puting beliung. Antara kawasan yang terlibat ialah Kampung Mergung Hilir, Kampung Batin, Kampung Sungai Baru, Taman Inang dan Taman Mergung Jaya. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional serta Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (Eskom) menandatangani nota persefahaman strategik. Ia bagi meningkatkan penglibatan rukun tetangga dan skim rondaan sukarela SRS sebagai rakan kongsi dalam menjaga kedaulatan negara khususnya di kawasan zon selamat Pantai Timur Sabah (S-Zone). Butiran lanjut kita bersama Emran Azmi Rosli di Lahad Datu Sabah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Beria. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bersama saya Emran Azmi Rosli berlintas langsung dari Dewan Tun Mustafa Lahad Datu bersama dengan satu majlis yang cukup bermakna di mana program demi negara ataupun disekalikan dengan majlis menandatangani nota persefahaman strategik MOU di antara Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dan juga Kawasan Keselamatan Khas Eskom di Lahad Datu ini. Di mana perjanjian MOU tadi telah pun selesai, baru sahaja selesai dan disaksikan sendiri oleh Yang Berhormat Tan Sri Joseph Kurup, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan wakil daripada JPNIN sendiri iaitu Ketua Pengarahnya Gandesan Anak Lelaki Lecumanan, dan wakil daripada Eskom merupakan Komander Eskom Yang Berbahagia Datuk Abdul Rashid Harun, dan juga Pengarah Awam Eskom sendiri iaitu Yang Berbahagia Ruji bin Uji. Dan majlis menandatangani MOU tersebut sebenarnya antara lain bagi meningkatkan pengiktirafan ataupun penglibatan rukun tetangga dan skim rondaan sukarela SRS sebagai satu rakan kongsi dan juga sukarelawan bagi memelihara dan meningkatkan tahap keselamatan awam serta kedaulatan negara khususnya di kawasan Eskom ini sendiri. Dan antara lain intipati ataupun isi kandungan MOU tersebut adalah bertujuan untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah dan juga daripada segi aspek keselamatan awam. Dan juga mungkin boleh saya kongsikan antara lain tujuan MOU itu juga adalah untuk melaksanakan rondaan secara berkala di antara anggota-anggota pasukan ataupun anggota-anggota pasukan di bawah Eskom dan juga SRS, anggota sukarela SRS dan juga rukun tetangga. Dan sebenarnya program yang dijalankan sejak pagi tadi pukul 8 pagi dan baru saja selesai juga mempunyai pengisian yang cukup banyak yang telah pun disusun atur sejak pagi tadi. Antaranya adalah simbolik pelancaran program dari Demi Negara dan pelancaran KRT baru sebanyak 10
daerah di kawasan Ezon dan juga penyampaian watikah pelantikan skuad Unity dan juga program Kelab Rukun Negara KRT dan pelbagai pameran serta pelbagai penglibatan daripada rukun tetangga di kawasan Ezon itu sendiri. Nampaknya sekian sahaja laporan lintas langsung daripada saya di Dewan Tun Mustafa Ladatu. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Emran Azmi Rosli dengan perkembangan dari Lahad Dato' itu tadi. Saudara, ini pula perkembangan operasi mencari dan menyelamat 6 anak kapal yang masih karam di perairan Tanjung Gelang, Kuantan, Pahang. Dan setakat 2 petang tadi, pasukan mencari dan menyelamat sudah menemui 1 mayat. Mayat dibawa ke Jeti Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM pada 3 petang sebelum dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzal, Kuantan. Ada titi mangsa setakat ini juga masih belum dikenal pasti. Bagaimanapun operasi masih diteruskan bagi mencari mangsa yang masih hilang. Khamis lalu RTM melaporkan seorang warga Malaysia dikenal pasti antara 6 anak kapal bot tunda YTCM-5 hilang selepas berlanggar dengan sebuah kapal dagang dalam kejadian kira-kira 9.1 batu nautika dari Tanjung Gelang berhampiran Pelabuhan Kuantan. Baik, ketika ini sedang berlangsung Majlis Rumah Terbuka Deepavali di Melaka. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenainya, kita berlintas langsung ke Bandar Hilir bersama Muaz yang sedia menunggu. Jadi Muaz, apa yang boleh dikongsi bersama di sana? Baik, terima kasih rakan tugas Siti Muni dan juga Kamal. Assalamualaikum, selamat petang, salam satu Malaysia kepada anda yang bersama dengan kami secara langsung. Saya bawakan kepada anda kemeriahan untuk sambutan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Deepavali 2014 secara langsung. Kami bawakan kepada anda dari Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir, Melaka. Dan saya hari ini rasa cukup bertuah kerana menjadi sebahagian daripada mereka yang hadir untuk memeriahkan Majlis Rumah Terbuka yang merupakan acara nasional yang diadakan untuk bersama-sama menyemarakkan perayaan di Malaysia ini dengan suku kaum yang ramai sebenarnya masyarakat kita yang berbilang kaum ini kalau sebelum ini anda yang bersama dengan kami untuk MRTM Majlis Rumah Terbuka Malaysia, Hari Raya Deepavali Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepavali, Christmas, Tahun Baru Cina dan juga Pesta Kaamatan serta Hari Gawai, ianya diadakan secara acara tahunan. Baik, hari ini saya akan berkongsikan bersama dengan anda mengenai kemeriahan yang ada pada hari ini. Pada malam ini anda akan menyaksikan begitu hebat sekali sambutan Majlis Rumah Terbuka Deepavali ini. Di samping sambutan yang diadakan ini, kita juga akan bersama-sama menyaksikan persembahan daripada berbilang kaum masyarakat di Malaysia ini. Dan juga pada malam ini seperti biasa di Deepavali, makanan-makanan yang ada juga kita akan dapat rasai. Dikatakan ada 25 gerai pada hari ini dan bersama dengan saya yang berhormat Datuk Wira Haji Naim Abu Bakar yang merupakan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka yang akan berkongsi bersama dengan anda mengenai persiapan untuk Majlis Rumah Terbuka Deepavali pada malam ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Melaka terpilih untuk mengadakan Majlis Rumah Terbuka ini. Jadi bagaimana agaknya persediaan untuk acara yang cukup meriah yang bakal kita saksikan pada malam ini, Datuk? Ya, terima kasihlah. Jadi seperti semua kita maklum bahawa tahun ini perayaan Rumah Terbuka Deepavali peringkat kebangsaan ini adalah anjuran bersama Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan dan Kerajaan Negeri Melaka. Jadi sebagai sebuah negeri yang berteraskan pelancongan, sudah pastilah kesempatan ini amat dialu-alukan dan ditunggu-tunggulah oleh Kerajaan Negeri Melaka dan seluruh rakyat Melaka khasnya, di mana kita mengambil kesempatan dari perayaan yang akan dihadiri oleh pelbagai kaum, walaupun ianya disambut oleh rakan-rakan kita daripada penganut-penganut agama Hindu, tetapi juga turut dirasai oleh semua kaum yang ada di Melaka. Jadi seperti yang saya nyatakan, sebagai sebuah negeri pelancongan, sudah pastilah kesempatan ini amat kita tunggu-tunggu, dan di sinilah dapat kita mempromosikan banyak produk-produk di negeri Melaka kepada semua pelancong yang datang bersama-sama menyambut Hari Deepavali pada kali ini. Okey, Datuk, kita tahu Bandaraya Melaka telah pun diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Jadi
saya yang hadir, yang datang ke Melaka ni cukup teruja kerana dapat menyaksikan pembangunan yang begitu hebat sekali. Dan kita tahu tahun ini juga tahun melawat Malaysia, tahun hadapan kita ada MyFest 2015. Pastinya Melaka sendiri ada pelbagai perancangan untuk menarik lebih ramai pelancong-pelancong di Malaysia dan juga di luar negara, Datuk. Ya, sudah pastinya sebab seperti yang dinyatakan, Melaka adalah sebuah tapak warisan dunia yang telah dianugerahkan oleh UNESCO. Kita telah menyusun pelbagai perancangan di segi program-program sambutan. Walaupun masih belum datang tahun 2015, kita telah pun menyediakan berbagai perancangan program untuk memastikan Melaka juga menjadi satu tempat tumpuan pelancong-pelancong sama ada daripada dalam ataupun luar negara. Umpamanya pada tahun ini pun kita telah menganjurkan beberapa program. Tapi untuk tahun yang akan datang sebagai tahun sambutan festival untuk Malaysia, pelbagai acara telah kita aturkan seperti kebudayaan, program-program yang berbentuk entertainment ataupun berbentuk hiburan, pembelajaran dan sebagainya. Di samping itu juga kita dah mula bersediakan untuk menyediakan produk-produk yang boleh menjadi tumpuan daya tarikan kepada pelancong-pelancong. Seumpama kita bakal mengadakan Estin Park di Jasin dan Melaka Ais on Melaka juga tidak lama lagi akan kita lancarkan yang baru ya, dan beberapa produk-produk lain yang rasanya menjadi satu daya penarik tarikan. Yang sedia ada memang kita tidak lupa, tapi yang baru juga kita akan perkenalkan. Pulau-pulau kita. Yang penting juga saya nak highlightkan di sini adalah pembangunan sungai kita Pasar Kedua, yang sekarang ni telah pun menghampiri 70%, dan ini merupakan salah satu produk yang amat menarik di mana kita boleh gunakan sebagai salah satu mode of transport ke bandar Melaka. Baik. Terima kasih Datuk. Ya, kita dapat lihat ya di antara perancangan yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Jadi untuk anda malam ini secara langsung jangan lupa menyaksikan 8.30 malam tepat di TV2 Majlis Rumah Terbuka di Bali ya 2014 yang begitu meriah sekali. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan kami dan kembali bersama dengan rakan setugas. Silakan. Baik, terima kasih Muaz langsung dari Melaka. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan meski berhadapan isu sensitif asalkan ada sifat tolak ansur antara pihak terlibat. Begitu juga dalam hubungan dua hala Malaysia-Singapura yang mengkhusus soal tanah kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB. Berhubung keputusan Mahkamah Timbang Tara di The Hague, Belanda yang memihak kepada Malaysia, geostrategis Profesor Dr. Azmi Hassan dari Universiti Teknologi Malaysia UTM berpendapat penerimaan keputusan itu secara terbuka, khususnya oleh negara itu menyaksikan kepada dunia yang hubungan antara rantau ASEAN amat unik dan berteraskan kepada hubungan diplomasi. Dalam keputusan yang diumumkan semalam, Malaysia diarahkan untuk tidak membayar cukai pembangunan tanah-tanah kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB bernilai hampir RM2 bilion kepada Singapura atas hujahan pembangunan ketiga-tiga kawasan dilakukan bersama. Syarat bahawa walaupun terdapat masalah yang begitu sensitif, begitu kritikal, kedua-dua negara tidak bersetuju, ianya boleh dibawa ke pihak ketiga. Itu isyarat yang Malaysia Singapura tunjukkan dalam hal charge pembangunan tanah-tanah KTM tersebut. Pertikaian ini menjadi ekoran tanah-tanah KTMB di Tanjung Pagar, Kranji dan Woodland telah dinaik taraf sebagai tanah pembangunan. Justru nilai harta tanah itu turut meningkat berdasarkan kepada Akta Pembangunan Singapura. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor juga menyambut baik keputusan berkenaan. Isu pertikaian cukai tanah yang dianggap selesai itu sekaligus membolehkan projek usaha antara Malaysia dan Singapura dapat diteruskan. Keputusan telah dibuat, kita ambil sangka baik je lah, kita ambil keputusan lah, tak payah kita persoalkan sebelum daripada itu. Jadi dengan itu kita berharap projek yang patutnya dibina oleh Hazanah itu dapat disegerakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan laman sukan ekstrim Pasir Gudang di Pasir Gudang, Johor. Salah satu kawasan pelancongan indah dan berpotensi untuk dikekalkan di Kelantan adalah Pantai Kemayan. Pantai yang menghubung terus dengan Pantai Irama di Bachok, terus menempatkan kawasan perniagaan dan penempatan penduduk.
Namun kawasan yang sebelum ini dihuni lebih 300 keluarga kini hanya mempunyai 5 rumah terdiri daripada 30 keluarga selepas mereka terpaksa berpindah ke lokasi lebih selamat berikutan masalah hakisan pantai. Yang memiliki keindahan semula jadi hilang, khasnya di daerah Bacok, jika tiada tindakan sewajarnya diambil pihak berkuasa negeri. Bagi penduduk Ramlah Omar yang tinggal di perkampungan Pantai Kemayan sejak lebih 40 tahun, keluarganya berada dalam kebimbangan kerana masalah hakisan semakin hampir dengan rumah. Beliau mempunyai 5 anak yang masih kecil dan tidak mampu mencari rumah lain, berikutan hanya bekerja sebagai nelayan dan buruh dengan pendapatan tidak menentu. Beliau berharap kerajaan negeri menyegerakan projek pembinaan lapis lindung di kawasan itu bagi memastikan kawasan penempatan penduduk di Pantai Kemayan ini kekal. Dulu jauhlah kalau kita duduk sini ke. Jauhlah nak sampai patah tu. Ada pada bola ke apa. Hutan-hutan pun memang banyaklah kalau duduk sini tu. Lelah kat lah nak sampai tepi patah tu. Lah ni dekat benar dah lah. Dah tiap-tiap tahun ke kena kisah semua. Menurut Daud Abdullah, apabila musim tengkujuh, penduduk terpaksa bergotong royong meletak timbunan guni pasir sebagai penghadang ombak. Masa kapur ni jauh masa dulu. Masa dulu jauh lah. Mana tengah laut saya ingat ke Seka tak ada. Tanah kat sini. Tanah sini. Tu ada aku rasa takut ke apa buat angin siapa kuat saja ada rumah pun ada ke kocok ke apa. Apa zing-zing kocok ada ke. Jurutera Jajahan JPS Bacok, Nur Syamzarina Samsudin ketika dihubungi berkata, JPS Kelantan memerlukan perbelanjaan kira-kira 5 juta ringgit bagi membina projek lapis lindung dan menyiapkan struktur groin di Pantai Kemayan. Penduduk di Kampung Segaliut Sandakan kini menikmati kemudahan perhubungan lebih baik menerusi pembinaan jambatan gantung sepanjang 100 meter. Ia akan membolehkan mereka melakukan aktiviti harian dengan lebih mudah berbanding sebelum ini menggunakan pengangkutan air seperti perahu dan sampan untuk menyeberangi sungai kampung tersebut. Jambatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar dan penduduk kampung di sini sebagai kemudahan untuk bersekolah dan kemudahan perhubungan. Sesuatu yang berfaedah kepada penduduk kampung, terutamanya penduduk yang rumah di seberang, memudahkan kanak-kanak sekolah pergi ke sekolah dan juga memudahkan penduduk kampung juga untuk melakukan kerja seharian. Jambatan ini menghubungkan di antara seberang sungai ini dengan di belakang sekolah SK Segaliut. Dengan adanya jambatan gantung ini setidak-tidaknya dapat mempermudahkan pelajar-pelajar di SK Segaliut ini untuk datang ke sekolah menuntut ilmu. Jambatan gantung di Sungai Segaliut yang bernilai RM500,000 ini dibiayai sepenuhnya Perbadanan Pinjaman Sabah SCC menerusi inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Terdahulu, Ahli Parlimen Batu Sapi yang juga pengerusi SCC menyatakan harapan agar penduduk kampung menghargai sumbangan itu dengan menjaga jambatan itu sebaik mungkin. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan jambatan tersebut. Hadir sama Adun Sekong, Datuk Samsudin Yahya. 9 penumpang termasuk 2 kanak-kanak cedera apabila bas yang diraiki mereka terlibat dalam kemalangan di kilometer 406 Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan Lembah Beringin. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.15 pagi itu, bas yang membawa rombongan seramai 44 guru tersebut dalam perjalanan menghala ke sebuah sekolah di ibu negara. Menurut jurucakap bomba, kemalangan berlaku berikutan bas hilang kawalan lalu merempuh belakang sebuah trailer. Rempuhan itu bagaimanapun tidak membabitkan kecederaan teruk pada penumpang. Baki 35 lagi penumpang semuanya dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. 18 guni daun ketum dirampas pasukan anggota risik Unit Pencegah dan Penyeludupan UPP Cuping di kawasan Ladang Getah kira-kira jam 5.30 pagi tadi. Turut ditahan 2 lelaki tempatan berumur 17 dan 20 tahun yang dipercayai cuba menyeludup daun ketum terbabit melalui sempadan ke negara jiran. Menurut Komander UPP Cuping, ASP Muhammad Hafiz Abdul Rahim, hasil maklumat yang diterima, pihaknya kemudian membuat intipan dan serbuan.
Ketika diserbu di hampir 100 meter dari pagar sempadan, sekumpulan suspek dipercayai seramai 8 orang dikesan membawa guni berisi daun ketum di atas motosikal masing-masing. 2 suspek berjaya ditahan manakala yang lain melarikan diri. Selain daun ketum, UPP turut merampas 8 buah motosikal menjadikan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM71,120. Kes disiasat di bawah Seksyen 30 dalam kurungan 3 Akta Racun 1952 dan diserahkan kepada Jabatan Narkotik IPD Padang Besar untuk tindakan lanjut. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama Nasional 5. Seperti dijanjikan, hari ini kami bawakan 3 laporan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Kita mulakan dengan bahan dari Sabah bersama Anesia Dolos. Pak Anesia, teruskan dengan perkembangan di sana. Terima kasih Kamal. Di Angkasa Puri, Malaysia menyasarkan untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Walaupun semakin hampir untuk mencapai wawasan itu, namun Malaysia perlu memiliki modal insan berdaya maju dalam pelbagai bidang secara berterusan. Ke arah melahirkan modal insan dalam bidang keusahawanan di Sabah, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menerusi anak syarikatnya Sedcovis giat melaksanakan program Tunas Niaga Protion. Inisiatif yang diperkenalkan sejak tahun 1999 ini bertujuan memupuk minat pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan. Menurut Pengurus Besar Sedcovis Muhammad Amir Karim, Protion juga mendidik pelajar untuk menjadi usahawan berilmu dan berkemahiran yang inovatif serta berdaya saing. Di masa di sekolah, mereka diajar bagaimana mereka membuka sebuah syarikat, berniaga di sekolah, menutup syarikat, memasarkan produk. Jadi ini semua sebahagian pengajaran yang telah memberi kesan kepada murid-murid sekolah yang lepas daripada sekolah merasa berminat untuk menjadi usahawan. Muhammad Amir ditemui media dalam Majlis Convention Protion 2014 di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan penyampaian anugerah Protion yang disempurnakan Timbalan Pengerusi Kumpulan SEDCO, Jani Haji Isa. Yang paling penting ialah mendidik anak murid macam mana untuk mendalami dunia perniagaan dan memberi peluang kepada mereka untuk memahami konsep dunia perniagaan. Kami sebagai syarikat kena tunggu ajarlah, jadi kami berpendapat bahawa sekiranya pelajar-pelajar ini tidak dapat meneruskan pelajaran mereka yang tinggi, jadi kami menanamkan, kira syarikat ini ingin menanamkan sifat-sifat keusahawanan di mana nanti bila dia keluar, usahawan ni salah satu bidang yang orang boleh ceburui. Ilmu yang saya telah dapat ialah untuk cara-cara untuk mengurus syarikat kami dengan baik. Lepas itu cara-cara untuk mendapat keuntungan yang maksimum, serta juga saya juga telah mempelajari kerja mereka dengan lancar. Dalam majlis ini, Sekolah Menengah St. Michael Penampang dinobat sebagai penerima anugerah keseluruhan terbaik Protion 2014. Sekolah tersebut turut menerima 2 anugerah lain, iaitu anugerah pengurus terbaik dan anugerah pengetua terbaik. Sehingga kini Protion Sedcovis berjaya mendaftarkan lebih 40 sekolah menengah di seluruh Sabah. Inisiatif memupuk minat pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan perlu disusuli dengan bimbingan secara praktikal yang berterusan. Selain aspek pengurusan perniagaan, pendekatan Protion juga dilihat berkesan dalam menggalakkan pelajar menggunakan kreativiti dan inovasi untuk menghasilkan produk bagi perusahaan masing-masing kelak. Sekian fokus dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Abang Mawasili di Sarawak. Silakan. Terima kasih Alicia di Sabah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sejajar dengan pengiktirafan status sebagai Universiti Otonomi ke-8 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS akan terus komited dalam menjunjung keberkesanan sistem tadbir urus yang penuh integriti.
Oleh yang demikian, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi memberitahu, UNIMAS sentiasa menyemak aktiviti akademik yang ditawarkan sebagai langkah memperkasakan hala tuju pembangunan akademik dengan memberi fokus kepada penambahbaikan terhadap kualiti program akademik, kebolehpasaran graduan, kecemerlangan dalam penyelidikan dan inovasi serta pengajaran dan pembelajaran. Katanya cabaran pihak universiti kini adalah untuk melahirkan modal insan yang berkualiti, mempunyai kemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Justru sistem pengajaran dan pembelajaran UNIMAS kini lebih fokus kepada kebolehan mahasiswa secara holistik melalui akademik bersepadu bagi melahirkan kebolehpasaran para siswazah menguasai ilmu yang boleh memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim menyatakan demikian dalam ucapan aluannya semasa Majlis Convocation ke-18 UNIMAS di Kota Samarahan. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan bahawa pada tahun ini, seramai 4,085 mahasiswa baharu mendaftar pada kemasukan sesi September 2014-2015. Katanya kemasukan mahasiswa ini menjadikan bilangan enrolment pelajar UNIMAS meningkat kepada 16,452 orang menjangkaui jumlah sasaran sebenar universiti itu iaitu 15,000 orang menjelang 2015. Pertumbuhan ekonomi negara terutama sekali di Sarawak kini amat meyakinkan serta memberansangkan. Hal ini harus dilaksanakan menerusi penawaran beberapa program akademik baharu yang lebih bersifat kontemporari, berkeperluan dan efektif bagi menjana pembangunan dan kemajuan di Sarawak melalui Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud menyatakan pada masa yang sama, enrolment kemasukan pelajar ke universiti itu semakin meningkat, membuktikan UNIMAS semakin dikenali dan dipercayai sama ada di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Ia dilihat mampu menjadi hub membina modal insan yang cemerlang yang bakal bertindak sebagai pemain industri pada masa akan datang. Beliau berpandangan bahawa UNIMAS merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang sangat penting dan sewajarnya mendapat perhatian penuh daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Ini disebabkan institusi ini mempunyai posisi penting dalam agenda pembangunan dan kemajuan modal insan peringkat tinggi pada masa akan datang. Oleh yang demikian, selaku Chancellor UNIMAS, beliau amat berbesar hati untuk mengadakan hubungan yang lebih membina di antara UNIMAS dengan kerajaan negeri dengan pemain-pemain industri dari dalam dan luar negara bersama-sama menyumbang kepada kegemilangan akademik menerusi kaedah strategik dan kerjasama pintar. Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud berkata demikian pada Majlis Convocation ke-18 UNIMAS di Kota Samarahan. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan agar UNIMAS mengambil beberapa langkah yang lebih proaktif dan agresif dalam pembangunan kurikulum baharu sebagai tuntutan keperluan industri dalam tempoh 10 tahun akan datang. Katanya langkah ini dilihat wajar dalam kerangka mempersiapkan UNIMAS sebagai hub kecemerlangan akademik yang unggul di rantau ini yang berupaya memberi impak positif kepada institusi-institusi lain dan seterusnya akan memartabatkan nama dan kedudukan negeri ini di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada sedang pertama Majlis Convocation ke-18 kali ini, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satim dilantik sebagai Pro-Chancellor baharu Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Majlis permasyuran disempurnakan oleh Chancellor UNIMAS Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Pelantikan Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adnan Satim amat bertepatan sekali memandangkan beliau merupakan tokoh politik veteran serta berpengaruh yang mempunyai rekod cemerlang dalam politik Sarawak. Ini dapat dilihat menerusi kemenangan beliau pada pilihan raya negeri dan parlimen yang pernah ditandinginya sejak mula menceburi politik pada Januari 1979. Sementara itu, Perkasian di Pertua Negeri Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Pembangunan Manusia. Manakala Arkitek Sohor Negara Ar-Hijaz Kasturi menerima ijazah kehormat Doktor Seni Gunaan dan Kreatif. Majlis Convocation kali ini menyaksikan seramai 3,240 graduan dianugerahkan ijazah masing-masing dalam pelbagai peringkat pengajian. Daripada jumlah itu, seramai 3,016 graduan merupakan graduan prasiswazah, manakala 224 orang lagi adalah graduan pasca siswazah. Majlis Convocation ke-18 UNIMAS berlangsung bermula hari ini hingga 3 November nanti di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Deta Putra UNIMAS, Kota Samarahan. Dengan itu, sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita kembali bersama Syarmila di Pulau Pinang. Terima
Terima kasih Abang Musli dari Sarawak. Ramai yang beranggapan mungkin tidak munasabah untuk berbelanja makan dengan hanya RM10 di bandar-bandar besar kini. Namun, pengguna yang bijak mencari tempat makan murah, mereka boleh berjimat dengan hanya RM10. Umpamanya, membelanjakan RM2 untuk menikmati sarapan rakyat satu Malaysia sama ada roti canai, nasi lemak atau bihun goreng dengan secawan teh O. Untuk makan tengah hari, RM5 cukup untuk menikmati kari ayam, ikan atau daging bersama sayur dan sejenis air minuman. Hidangan itu tersedia di bawah menu Rakyat Satu Malaysia MR1M yang diperkenalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan hasil inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat mendapatkan makanan dengan harga berpatutan. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban harian rakyat. Sehingga 16 Disember 2011, sebanyak 1,155 pengusaha premis makanan menyertai program ini di seluruh negara sejak dilancarkan pada 7 Julai 2011. Di negeri ini sahaja, 308 pengusaha makanan menyertainya. Bagaimanapun, usaha kerajaan dalam memastikan golongan sasaran tidak mengeluarkan perbelanjaan tinggi untuk menjamu selera belum lagi mencapai sasaran. Ini kerana rata-rata pengusaha yang menyertainya tidak mempamerkan kain rentang menu Rakyat Satu Malaysia seperti yang dituntut dan ia menyukarkan pengguna untuk mencari kedai pilihan menu Rakyat Satu Malaysia. Untuk rakyat Malaysia tahu apakah menu Rakyat Satu Malaysia, saya cadangkan kalau setiap kedai-kedai letak satu papan tanda atau senaraikan menu-menu yang jadi pilihan rakyat-rakyat Pening. Menu Rakyat Malaysia saya tak berapa pasti. Itu pun kalau bagus kalau ada signboard tentang menu Rakyat Malaysia di restoran-restoran supaya kami tahu dan kami dapat cuba makanan tu dengan harga yang berpatutan. Justeru, orang ramai berharap lebih banyak kedai makanan akan meletakkan tanda menu Rakyat Satu Malaysia bagi menarik pengguna. Mereka juga berpendapat menu Rakyat Satu Malaysia mungkin boleh dipelbagaikan bagi membolehkan pelanggan menukar selera selain mengikat pelanggan untuk terus mengunjungi restoran itu. Walaupun begitu, pengusaha makanan yang ditemui memaklumkan menu Rakyat Satu Malaysia mendapat sambutan menggalakkan daripada pelanggan. Sambutan untuk menu Satu Malaysia ni agak memberangsangkanlah bagi saya sebab di sini kawasan perkilangan. Satu Malaysia di sini alhamdulillah dapat sambutan yang baiklah daripada customer semua dan masakan cekerabu apa semua mereka sukalah, macam gulai daging yang ada di sinilah. Lalu apa ni kata-kata agak punya pelanggan apa? Rata-rata majoriti area sini Kelang banyak. Semualah, semua bangsa adalah, Melayu, India, Cina semua adalah. Tinjauan kru RTM ke sebuah kedai nasi kandar terkemuka di negeri ini, walaupun tiada tanda menu rakyat, namun pengusaha kedai nasi kandar sentiasa memberikan diskaun menarik kepada golongan kurang upaya OKU, pelajar tahfiz, rombongan sekolah dan warga emas. Menu yang murah sehingga tahap RM3, RM4. Contoh ada kala ikan, ayam yang mana berpatutan untuk diorang makan lah. Para pengusaha makanan juga menyarankan pihak berwajib mempergiatkan lagi promosi premis yang menyertai kempen ini. Baik, terima kasih Maslah dengan perkembangan cuaca itu tadi. Kita terus ke berita ini. Ijazah yang diperoleh bukan merupakan matlamat sesuatu ilmu itu dipelajari, tetapi ia sebenarnya medium yang sangat penting untuk para graduan memberikan khidmat bakti kepada masyarakat dan negara. Untuk itu, titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, para graduan perlu mempunyai daya kepimpinan dan komunikasi yang berkesan serta semangat keberanian dalam menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Sultan Sharafuddin yang juga Chancellor UPM lagi, setiap kepakaran individu ini harus digabung secara bersepadu untuk melonjakkan kecemerlangan negara di persada global. Dipelajari tetapi merupakan medium yang sangat bermakna untuk para graduan memberi sumbangan dan khidmat bakti kepada masyarakat
dan negara masing-masing. Ilmu yang dimiliki bukan untuk kegunaan pribadi semata-mata, tetapi untuk digunakan bagi mentadbir urus persekitaran dan kekayaan sumber alam untuk kebaikan dan kemanusiaan sejagat.